Selamat datang kepada semua murid-murid. Minggu ni kita akan buat kelas secara online. Ustaz akan rakam dulu lah. Ya, baik. Kita akan pergi kepada PDPR, Pendidikan Islam tahun 5, bidang adab, unit yang ke-19. Tajuk dia ialah carilah keberkatan dalam jual beli. Okay, sebelum kita nak mulakan pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu agar majlis kita ini, pelajaran kita ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ikut Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, untuk kita mempelajari topik kita pada pagi ini, murid-murid semua diminta untuk mengeluarkan buku teks Pendidikan Islam tahun 5, ya, dan buat rujukan muka surat 177, 178 dan 179. Okey, bidang hari ni kita tengok di dalam intisari dia tu bidang adab. Pelajaran yang kedua daripada bidang adab iaitu pelajaran 19. Tajuk dia ialah carilah keberkatan dalam jual beli. Baik, ini adalah isi pelajaran dalam buku tu. Muka surat 170 tu, saya bagi rumusan sikit apa yang kita nak belajar hari ni. Yang pertama sekali kita akan belajar berkaitan dengan adab pembeli. Ya, adab pembeli ada 3. Nanti kita akan masuk ya. Seterusnya adab penjual. Adab penjual ada 7 adab penjual. Dan yang ke bawah tu kita akan terangkan juga ciri-ciri jual beli yang dibenarkan oleh syarak. Di sini dia akan simpulkan syarat penjual dan pembeli dan juga syarat barang yang hendak dijual. Seterusnya, kelebihan adab jual beli. Adab jual beli ada kelebihan dia. Lepas tu akibat tidak ataupun akibat mengabaikan adab jual beli. Okey, kita seterusnya kita pergi kepada isi utama pelajaran kita hari ini. Saya bagi kamu 1 minit untuk nak melihat gambar yang diberikan dalam muka surat 177 ni. Ya, 1 minit, cuba teliti. Okey, semua dah dapat nampak, tengok dah semua gambar-gambar ni. Okey, gambar ni menggambarkan situasi di mana? Di sebuah kedai. Di sebuah kedai buku. Ya. Dia fokus utama gambar ni ialah berkaitan dengan seorang penjual dan seorang pembeli. Okey, yang penjual ni apa yang dia sebut? Saya jual barang ini dengan harga RM50. Okey, lepas tu pula yang pembeli pula sebut saya beli. Jadi dua lafaz ini merupakan lafaz akad bagi jual beli. Itu saja yang ada dalam gambar ni. Dia nak menunjukkan situasi berlakunya proses jual beli. Okey, seterusnya. Seterusnya kita akan mempelajari secara jelas adab jual, adab pembeli, ya. Adab pembeli ni sini kecil, saya masukkan ke sini untuk mudah kita nak baca dan kita akan belajar sama-sama, ya. Okey, adab pembeli. Apa yang perlu ada kepada adab pembeli? Yang pertama sekali, membeli dengan berhemah dan berjimat cermat.
membeli dengan berhemah dan berjimat cermat. Maksudnya membeli dengan berhemah ni membeli benda-benda yang perlu dan berjimat cermat, jangan boros. Contohnya apa membeli yang berhemah? Kita nak beli benda-benda yang perlu sahaja. Tapi sejak tiba-tiba apabila kita pergi ke pasar raya, kita jumpa ada harga promosi, ada harga tawaran jualan harga murah, walaupun barang-barang tu kita tak perlu. Tapi kita beli. Itulah maksudnya pembelian yang tak berhemah. Tapi kita perlu apabila beli berhemah, kita beli benda-benda yang kita tak terganggu dengan harga promosi ataupun jualan tawaran harga murah yang diadakan di pasar raya. Okey, itu yang kedua. Yang kedua ialah membeli kerana keperluan. Membeli kerana keperluan. Jangan beli benda yang tak perlu. Ya. Baik, yang ketiga, membuat bandingan harga sebelum beli. Membuat bandingan harga sebelum membeli. Apa maksud dia? Membuat bandingan harga sebelum membeli ialah kita apabila contohnya kita pergi ke pasar malam contohnya. Kita nak beli satu-satu barangan. Apabila kita pergi ke satu kedai, kita tak perlu beli lagi. Ya, kita tengok dulu, tanya dia kualiti dia, lepas tu harga dia. Lepas tu kita pergilah ke kedai-kedai lain, 2-3 buah kedai. Lepas kita dah pergi 2-3 buah kedai tu, kita buat perbandingan harga dari segi barang yang sama dan kualiti yang sama. Kita tengoklah harga mana yang lebih murah. Jadi kita belilah yang tu. Itu yang dimaksudkan dengan membuat bandingan harga sebelum membeli. Okey, seterusnya. Ada penjual pula. Ya. Ada penjual. Ada penjual ni yang pertamanya apa dia? Ada 8, 2, 4, 6, 7. Semua ada 7 ada penjual. Okey, yang pertama kita tengok satu-satu. Yang pertamanya ialah ikhlas. Seorang penjual mestilah ikhlas, jujur dan amanah. Sama lah ni. Ikhlas, jujur, amanah ni. Ya, mesti ada pada seorang penjual. Yang kedua, tidak menipu timbangan. Jangan tipu timbangan atau tipu sukatan dan sebagainya. Dan yang ketiga, tidak menyorok barang. Tidak menyorok barang ya. Situasi yang macam mana menyorok barang ni? Apa tujuan dia? Menyorok barang ni ialah kita membeli barangan secara banyak, secara pukal, lepas tu kita simpan. Apa tujuan dia? Untuk kita tak jual. Apa tujuan dia? Tujuan dia ialah apabila semua barangan dah habis, kita ada stok yang banyak, maka kita pun boleh menjual dengan harga yang mahal, yang mahal lah. Jadi kita akan mendapat keuntungan yang lebih berlebihan. Jadi tidak menyorok barang. Itu maksudnya tak menyorok barang. Tak boleh. Okey, seterusnya memberi layanan baik. Memberi layanan baik kepada pelanggan kita, bermanis muka dan berlemah lembut. Maksudnya kita tidak mewujudkan pertengkaran, kan? Apabila berlaku urusan jual beli ni macam-macam dia akan jadi, kan? Jadi kita perlulah bersabar dan bermanis muka serta berlemah lembut ketika bercakap. Baik, seterusnya bertolak ansur dengan pelanggan. Pelanggan ni kena tolak ansur. Kadang-kadang dia order yang lain, kita bagi yang lain. Kan? Kadang-kadang dia order jenama lain, kita bagi dia jenama lain. Jadi akan berlaku perselisihan faham. Jadi perlu bertolak ansur. Dan seterusnya tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak. Ya? Apa maksud tidak mengambil keuntungan terlalu banyak? Contohnya kita harga satu barang tu harga dia RM10 kita beli. Tapi kita jual dengan harga RM50. Jadi kita ambil keuntungan satu barang tu RM40. Itu maksud dia tidak mengambil keuntungan yang terlalu banyak, ya. Baik, seterusnya menjaga kepentingan pelanggan. Jagalah kepentingan pelanggan. Sebab pelanggan yang datang kedai kita tu dia membagi sumber rezeki kepada kita. Dia nak bagi duit kat kita, kan. Di dalam urusan jual beli tu adalah sedikit keuntungan untuk diri kita sendiri. Okey. Baik, seterusnya. Ciri-ciri jual beli yang dibenarkan oleh syarak. Ciri-ciri jual beli yang dibenarkan oleh syarak, ada penjual dan pembeli dan juga barang jualan. Jadi yang pertama sekali penjual dan pembeli. Kita tengok yang pertama, syarat untuk menjadi penjual dan pembeli ialah berakal. Berakal.
Maksudnya orang gila boleh beli ke? Tak boleh. Ataupun salah satu orang yang nak beli tu, penjual tu tak gila, pembeli yang gila. Boleh tak? Tak boleh juga. Mesti penjual dan pembeli berakal. Baik, tengok yang kedua, redha, bukan paksaan. Maksudnya penjual dan pembeli tu dia nak dan nak beli secara redha. Tidak ada bentuk paksaan. Hak milik sendiri. Kalau kita nak menjual sesuatu barang, mestilah hak milik kita. Jangan menjual hak milik orang lain. Tak boleh. Tiada unsur rasuah, ya, tiada unsur rasuah, tidak monopoli, tidak monopoli barangan tu, dan seterusnya tidak ada unsur riba. Apa maksud unsur riba? Unsur riba ialah biasanya akan berlaku kepada jual beli hutang ni, hutang-hutang ni. Boleh berlakunya contohnya yang pertama sekali, seorang pembeli tu dia nak beli sesuatu, dia hutang satu barangan tu, beli dengan harga RM20 dan berhutang. Lepas tu dah tetapkan, penjual tu dah tetapkan harganya. Kalau nak hutang harganya RM25. Harga barang RM20, kena bayar RM25. RM5 tu adalah riba. Tambahan harga itu disebut riba dan tidak dibenarkan. Baik, seterusnya barang jualan. Barang jualan pula disyaratkan halal dan suci mengikut syarak. Maksudnya kita perlu menjual barang yang halal sahaja baru dah boleh, ya. Menjual barang yang halal, contohnya seperti lembu, daging lembu. Daging lembu tu pastilah daging lembu yang halal. Nak jadi halal macam mana? Perlu disembelih dengan hukum syarak. Kalau daging lembu yang kemalangan tepi jalan, kita lapah dan kita jual, itu adalah tidak mengikut hukum syarak dan tidak halal. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan barang yang hendak dijual itu ialah halal, suci mengikut hukum syarak, baik dan berkualiti. Baik, seterusnya yang kedua, tidak unsur penipuan dan maksiat. Barang tu bukannya kita ambil daripada menipu, kita rompak, kita menipu, kita macam-macam daripada barangan yang tak betul, lepas tu kita nak jual. Tak boleh. Seterusnya bermanfaat dan tidak berbahaya. Mesti barang tu ada manfaat. Contohnya kita nak beli daging, kita nak makan kan. Jadi dia manfaat untuk tubuh badan kita. Dan seterusnya dapat diserah terima dan pembayaran harganya diketahui. Maksudnya dapat diserah terima. Apa maksud dapat serah terima? Maksudnya barang penjual tu ada barang dan pembeli juga ada wang. Maksudnya apabila berlaku penjual dan pembeli, penjual menyerahkan barang, pembeli membayar wang tersebut. Itu yang maksud dengan dapat diserah terima dan pembayaran harganya perlu diketahui. Dan yang keduanya dan seterusnya adalah penjual dan pembeli tu perlu mengetahui harga dia sebelum nak berlaku jual beli tu. Jangan ada dia tak tahu harga pula, tiba-tiba harga dia lain. Tak boleh, dia kena sebut dengan harga. Ya, dengan harganya. Dua-dua pihak itu mesti mengetahui harganya sebelum berlakunya jual dan beli. Baik, ini kelebihan. Ya, kelebihan. Kelebihan adab jual beli. Okey, di sini ni ada dalam bentuk pantun ni. Kita akan tengok, tak apa yang ni kita tengok kelebihan adab jual beli ni dia dekat tulisan yang digelapkan ni, ditebalkan. Okey nah. Kelebihan yang pertama ialah pelanggan puas hati. Pelanggan akan berpuas hati. Yang keduanya ialah mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya disukai oleh pelanggan. Apabila kita amalkan adab ni, pelanggan akan suka kat kita. Apabila suka, dia akan datang selalu dekat kedai kita. Okey. Baik, seterusnya masyarakat harmoni. Dari segi perpaduan, hubungan dalam masyarakat harmoni. Dia taklah berlaku perselisihan, pertengkaran dan sebagainya. Dan yang kelimanya mengeratkan perpaduan di kalangan masyarakat. Seterusnya mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kedai kita akan mendapat keuntungan daripada hasil jual beli. Akibat pula, ya, akibat mengabaikan adab berjual beli.
apa yang akan berlaku? Apa akan akibatnya jika kita tak amalkan adab ni? Yang pertama sekali, perniagaan rugi. Perniagaan kita akan rugi. Orang pun tak mau lah main kedai kita kan. Start harga yang ni, sekejap harga yang ni, kita tak mau. Okay, pelanggan tak suka, orang pelanggan tak suka, dia tak pergi lah kedai kita. Kan? Jadi perniagaan kita akan rugi. Dan dicemuh masyarakat, orang akan mengata kat kita kedai ni macam ni, macam ni, kan? Jadi dicemuh oleh masyarakat. Dan sebenarnya permusuhan berlaku. Kalau dicemuh, mengata akan berlakulah permusuhan, pertengkaran dan sebagainya. Akibatnya musnahlah ukhuwah, persaudaraan di kalangan masyarakat. Okey. Tiadalah berkat, ya. Akibatnya tidak berkat. Perniagaan itu tidak berkat dan di akhirat nanti akan dapat dosa dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, setakat sekarang itu isi-isi yang besar yang penting yang kita dah belajar. Untuk tugasan minggu ni apa kena buat, bagi kerja sikit kan. Hasilkan 2 penanda buku dan senaraikan adab berjual beli di dalamnya. Contohnya macam ni ya. Kan? Carilah penanda buku, buat macam ni. Tulislah adab dalam dia. Adab penjual 3, adab pembeli pun 3. Okey. Ini yang kata-kata hikmah sikit, belajar tugas sepanjang hayat, ya. Baik, terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi di pelajaran akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup untuk setakat tu. Kita akan berjumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.